Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin salawatullahi wa salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in wa ala ali kulli wa sahabati wal qarabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa ila arwahi walidina wa muallimina wa zawil huquqi alaina ajma'in wa khususan ila hadrati Syekh Abu Abdullah Husain bin Muhammad Nasir bin Muhammad Taib Al-Mas'udi Al-Banjari bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita sama-sama panjatkan syukur kehadrat-Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpah dan kurnianya diizin oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita pada pagi ini untuk kita menyambung kuliah pengajian kita, iaitu kitab Hidayatus Sibyan. Moga-mogalah dengan pengajian kita ini akan membuahkan hasil makrifah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kenal itulah akan membawa kepada mahabbah kecintaan kita pada Allah. Maka terlebih lagi Allah mencintai kita, maka Allah masukkan kita semua ke dalam syurganya nanti di hari akhirat kelak, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pengerusi masjid dan seluruh saf kepimpinannya, para imam, para bilal, tok-tok siap yang tak dapat kita nak sebutkan namanya satu persatu, yang amat-amat disanjungi para asatizah, alim-alim ulama, tuan-tuan guru, ustaz dan seluruh hadirin ayah-ayah yang dirahmati Allah sekalian. Baik, kita sambung masih lagi di muka surat 3 dan masih lagi baris di atas sekali. Keduanya kepada rukun Islam itu, mendiri akan sembahyang 5 waktu. Jadi kita nak bicara pagi ni rukun Islam yang kedua, disebut oleh Syekh mendiri akan sembahyang 5 waktu. Baik, itu dari segi bahasa Melayunya sebut mendiri. Tetapi kalau kita tengok pada ayat Quran dan sebagainya, disebut dengan aqimus salah, dengan perkataan aqimu. Aqimu tu asal perkataan qama. Qama maksudnya berdiri. Lepas tu dipanggil iqamah. Sebelum kita semayang, Tok Bilal akan iqamah, maknanya persediaan untuk mendirikan solat. Dia waktu yang orang cakap apa, eloknya bila iqamah kita bangunlah. Dan ataupun setengah pendapat kata waktu Tok Bilal sebut qad qamatis salatu qad qamatis salah, masa tu bangun dah. Kan? Tapi kita jenis slow. Sampai baca doa dah, imam kat tabir duduk lagi. Nak. Lepas tu hot seat. Panggil hot seat.
tempat paling panas, tempat paling orang takut sekali nak duduk, mana? Belakang imam. Selalu belakang imam tu mesti kosong, kan? Tak ni. Sila. Ni. Dia tolak. Dia tolak orang lain. Panggil hot seat. Tapi yang pelik, duduk depan tu imam berani pula. Siap baring pula tu. Bila mati. Nampak? Belakang tu imam dia tak berani. Sebab apa takut sangat duduk belakang tu? Takut tu imam batal, nanti dia kena ganti. Patut kita berlumba lah nak duduk di saf yang pertama. Lagi dekat dengan imam, lagi afdal. Bukan makin jauh dengan tu imam. Lagi dekat, lagi afdal. Kita bayangkan semayang ni, depan kita syurga. Dah, kalau depan ni syurga, takkan kita nak suruh orang pergi dulu. Betul tak? Ada saf depan tu kosong. Orang kata, sila Syekh. Sini. Bayang kalau sungguh syurga kat depan. Sila Syekh, masuk Syekh. Masuk dulu. Masuk dulu, tutup dah pintu syurga. Baru tenggeng-tenggeng, tolong buka. Jadi kita tak nak macam tu. Kalau kita pergi di Masjid Nabawi, di belakang makam Rasulullah, di belakang Raudah. Tahu Raudah? Raudah tu kapek warna hijau. Yang kapek merah bukan Raudah. Kapek hijau itulah asal Masjid Nabawi yang asal zaman Nabi. Belakang tu, kalau kita pergi belah belakang dia, nanti kita nampak akan ada macam satu stage sikit. Di tingkat dia tinggi sikit. Itu tempat ahli sufah. Ahli sufah ni dia orang susah di zaman Nabi lah. Kadang-kadang sampai mereka ni tak ada rumah, akhirnya dia duduk belakang masjid. Ini yang kadang-kadang geng tabligh diikut, duduk belakang masjid, tidur sana dan sebagainya. Itu ahli sufah. Ahli sufah ni walaupun bahagian tidur tu tadi dia duduk belakang masjid, tapi bila bahagian semayang dia orang paling depan di saf yang pertama. Bukan hanya semayang, dalam medan jihad dialah saf yang pertama. Daripada situlah perkataan saf ataupun sufah tadi, maka ulama mengambilnya dengan nama tasawuf. Jadi orang-orang tasawuf nak dia mencintai Allah, mencintai jihad, mencintai syahid, dia akan berada di saf yang pertama. Kita berebut gitulah. Bahagian semayang tolak orang ni. Bahagian nak ambil duit bantuan tolak orang tepi biar aku sampai dulu. Bahagian dunia berebut nak duduk depan. Bahagian akhirat tak bagi lu. Apa saja jadi begitu. Patut bahagian akhirat kita berebut nak ke depan. Bahagian dunia tak apa, bagilah dia dulu, tak apa. Kalau ada rezeki aku adalah, patut gitulah bahagian dunia. Sebab apa jadi begitu? Sebab tadi sebut, hati kita lebih kenal dunia daripada kenal agama. Lebih kenal dunia daripada kenal Allah. Orang kalau kenal Allah tak jadi begitu. Kalau kita dapat dunia tuan-tuan, kita nak buat apa dengan dunia? Kita dapat dunia je lah. Sedangkan Allah itu macam Fatihah kita baca, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Tuhan sekalian alam. Kalau dapat Tuhan, dapat Allah, sekalian alam dapat kat kita. Tapi kalau dapat alam, belum tentu dapat Tuhan. Dapat dunia, belum tentu dapat Allah tu, dapat akhirat. Tengok berapa ramai orang dapat dunia, kaya raya, boleh datang masjid, payah. Nampak? Dapat dunia belum tentu dapat akhirat, tapi dapat akhirat insya-Allah dapat dunia. Kan? Kata guru kami, dunia ni dia macam kucing. Macam binatang lah, macam kucing ibaratnya. Kucing liar lah, bukan kucing jinak. Kucing liar ni kalau kita nak pegang dia, kita tengok comelnya, bulu dia lawanya, kita nak pergi ambil dia, pegang dia. Nak pergi kan dia berlari masuk dalam semak, kejar tak dapat. Masuk semak. Kan? Dunia gitulah. Kita tengok cantiknya dunia ni, hebatnya ni. Kita nak pulun tak dapat. Orang yang kejar dunia sampai bila tak dapat pun. Sibuk niaga siang malam sampai masjid tak boleh datang. Tak kaya raya pun kita tengok. Macam tu juga. Hidup susah agak. Kalau kaya sekalipun jadi tak berkat hidup. Jadi susah. Tahu-tahu kena sakit jantung, heart attack. Jadi masalah.
Tapi kalau kita tak peduli ikan kucing tadi, kita tak boleh, kita buat makan pagi-pagi, makan roti canai, makan nasi lemak lah. Kita pun tengah-tengah makan, datang dia. Datang gesek kat tepi kaki. Kita apa benda bulu ni? Makhluk berbulu ni. Nak kucing. Nah, lepas tu bila kita buat wadah lama, dia letak tangan di atas riba kita. Dia buat muka comel dia. Nyau, kata. Kata nak sikit, kata. Terjemah bahasa dia lah. Kan? Kita pun buat wadah lagi lantak. Kita buat makan. Cok, dia naik atas meja. Nampak? Tadi kita kejar, dia tak dapat. Bila kita tak peduli, dia datang. Tu lah dunia. Kata guru kami. Nah, bila kamu pulun dengan dia, dia lari. Bila kamu buat tak tahu dengan dia, dia datang sendiri. Akhirat tak gitu. Kan? Akhirat ni dia macam awet cun. Kan? Kita ngurat dia payah nak dapat awet cun. Awet lawa. Kan? Kita kata Assalamualaikum. Dia buat senyap. Kita pun kata tak jawab dosa tau. Dia kata Waalaikumsalam. Dia pun jawab itu. Nah, dia jual mahal. Akhirat itu, akhirat jual mahal. Betul tak? Benda dunia lain nak masuk rumah kena bayar. Betul tak? Timpak kan, shopping mall ke apa ke, semua kena pakai duit. Masuk masjid kena pakai duit tak? Ada guard duduk kat luar tu, lepas scan bayar. Jangan scan saja, dia kata. Nampak? Tak ada kena bayar free, tapi asal ramai orang tak masuk. Tu kata sebab dia sebenarnya mahal. Bila mahal sampai tak letak harga pun orang tak boleh nak beli. Tak boleh nak datang. Tu kata hebatnya akhirat. Dan dalam banyak-banyak amalan akhirat yang hebat tadi tu, yang paling hebat sekali semayang. Semayang sekali. Lepas tu solat ni amalan yang paling pertama sekali akan dikira dulu. Amalan lain pun letak lepi dulu. Yang malaikat akan kira dulu, bab semayang dulu. Kata guru kami, solat ni ibarat bakul. Kalau bakulnya elok, maka semua amalan simpan dalam bakul jadi elok. Bakul elok, kita bawa bakul. Lepas tu boh lah baca Quran, boh apa lagi, mengaji kuliah, boh umrah, boh haji, boh korban, apa-apalah, sedekah, semua simpan elok. Menimbun dalam bakul buat balik jumpa Allah. Kan? Tapi kalau semayangnya celih-celih, semayangnya buat lebih kurang, maka bakulnya jadi bocor. Bila bakul bocor, hang bubuhlah apa pun jatuh bawah. Boh derma jatuh bawah. Nak boh apa lagi, boh umrah jatuh bawah. Boh apa jatuh bawah. Bila semua jatuh bawah balik jumpa Allah, nak bawa apa? Muflis, kosong, elek, apa pun tak ada. Kan? Ingat banyak dah. Apa nama amal derma kan, main derma. Kan? Mana tak ada gambar dia, semua ada kat tempat mana pun. Yang ni infak ke sini, ni infak sana, bagus. Tapi semayang malah tak jadi apa. Semayang tiang agama. Imaduddin. Kan? Jadi semayang adalah amalan yang paling asas. Persoalannya, kenapa semayang itu jadi amalan yang paling utama? Kerana solat itu disebut tadi as-salatu imaduddin. Semayang itu tiang pada agama. Okey, bila sebut solat tu imaduddin, solat itu tiang agama, kita nak kena faham pula makna agama. Solat faham dah, tiang faham dah, agama tu apa? Banyak kita kadang-kadang ni memanglah sudah beragama, tapi makna agama pun tak erti. Apa makna agama? Ad-din. Ad-din artinya nizamul hayah. Apa maksud nizamul hayah? Sistem hidup. Apa maksud sistem hidup? Cara hidup. Dipanggil cara hidup. Bila kita sebut agamaku Islam, maknanya cara hidupku Islam. Jadi bila sebut as-salatu imaduddin, sembahyang itu tiang agama, artinya apa? Sembahyang itu tiang kehidupan, tiang cara hidup, pasak kepada hidup. Maknanya mu nak hidup yang elok, elokkan sembahyangmu. Kalau sembahyangmu tak elok, confirm pasti 100% hidupmu takkan jadi elok. Tu je kunci dia. Tak payah gilah ke motivasi ke kaunseling ke apa. Betulkan solat
Bila tengok hidup kita serabut, bererti solat kita serabut. Betulkan solat, betul lah hidup. Itu je punca dia. Nah. Patutlah kita berharaplah perkembangan. Malam tadi tak tahulah Perdana Menteri buat ni kan. Ada ucapan di TV kan. Nah, kita harap perkembangan lebih-lebih lagi dari sudut SOP Masjid Surau ni. Kan, lama mana kita nak semayang jarak-jarak ni? Tuan-tuan selesa ke semayang jarak-jarak ni? Saya sendiri kekok. Kan? Bukan macam gini cara kita ibadat. Tapi inilah bila disebut norma baru. Betul norma baru, tapi itu atas jalan darurah. Lama mana darurah? Darurah bukan berpanjangan. Darurah ni sementara je. Macam diharuskan makan babi. Sebab apa? Sebab waktu tu terdesak. Nak mati lah duduk dalam hutan. Sampai makanan lain semua tak ada. Babi tetap jadi haram. Dia tak akan jadi halal. Cuma waktu darurah diharuskan akan dia. Maka dia boleh makan babi tadi. Boleh situ bukan kekal sampai bila-bila. Boleh sementara tu je. Itu pun kata guru kami, ambil sikit untuk teruskan hidup. Bukan ambil daripada kepala sampai ekor. Buat celak tepung apa semua. Kan? Nampak? Ambil sikit je. Ini siap awak goreng lah. Awak simpan untuk esok pula. Tak boleh. Tu bukan darurah dah tu. Dia ambil sikit lebih kurang itu je. Untuk masalah darurah je. Begitu juga dengan keadaan hari ni. Yang asalnya, sebab tu disebut ad-din, cara hidup, cara agama kita bukan macam ni. Ini sebab darurah je. Jadi bila sebab darurah, mestilah ada had tempohnya. Sampai bila? Kita nakkan makluman lanjut lah. Jadi minta dikaji semula lah. Perkara ni cek balik tengok macam mana. Dan kalau kita nak tengok tak, betul lah ni masalah sakit. Macam kita semayang tadi. Kita nampak ada yang mungkin semayang atas kursi. Mungkin ada yang semayangnya duduknya tak sempurna. Sebab apa? Sebab dia sakit. Jadi dalam agama ni, orang yang sakit dimaafkan akan dia untuk menyempurnakan kerja ibadat dia. Maknanya kalau dia tak boleh nak sujud bawah, dia bolehlah sujud atas kursi. Sebab dia sakit. Tapi bagi orang yang sihat, sujud bawah. Sama juga. Jadi bila dalam banyak-banyak tempat yang berisiko tinggi, tak apalah untuk buat SOP jarak dan sebagainya. Tapi tempat yang sihat walafiat, tak ada apa-apa. Kenapa masih lagi orang cakap apa, diperketatkan juga kan? Sedangkan di luar sana boleh je berapat-rapat pun. Yang lagi kelakarnya dalam kapal terbang, tak ada jarak apa pun. Lagi-lagi bahagian ekonomi, duduk habis rapat terus bahu kan? Jadi kita harap benda ni biar clear lah. Sebab ni soal agama kan? Lama mana takut itulah saya takut gitulah. Hati saya lain lah. Hati tuan-tuan kita tak tahu lah. Takut kita dah sonok dah semayang jarak ni. Rasa macam best apa semayang jarak ni. Nampak? Takut jadi begitu kan? Sedangkan asalnya bukan begitu. Sedangkan disebut pula kan, istau sufufakum. Rapatkan saf, luruskan saf, sufufakum rahimakumullah. Dengan merapatkan saf itu akan dirahmatkan oleh Allah. Itu kita takut rahmat ni makin jauh ke macam mana ke kan? Bukan kita pertikai, tidak kan? Tapi kita mintalah untuk tengok balik, cek balik macam mana. Sebab bahagian bidang lain dunia bahagian luar sana tak ada masalah pula. Kita tengok belanggar bahu apa semua. Kenapa bahagian semayang kita jadi begini kan? Baik. Jadi ini semayang. Jadi bila sebut mendiri, iqamah atau qamah, berdiri, apa dengan makna berdiri tu? Jadi bila sebut berdiri, mendiri bererti macam ada satu perbuatan yang mesti dilaksanakan. Lepas tu kalau kita pasal dalam ayat Quran dan sebagainya, Allah tak terus sebut semayang, Allah akan sebut aqimus solah kan? Maknanya ada perkataan aqimu sebelum perkataan solah. Jadi maksudnya apa dia? Bila sebut mendirikan semayang, maka ulama jawab, maksud mendirikan itu iaitu mendirikan akan hak semayang. Maka jangan kita faham asal semayang sudah. Inilah orang pegang.
Nah, satu sudut nampak baik daripada hang tak semayang, baik hang semayang. Betul. Nah, pada peringkat mula. Tapi jangan pakai ayat tu sampai bila-bila. Tak apalah, asal dia semayang sudah. Tak boleh. Kalau pakai perkataan asal semayang sudah, nak buh mana ayat fawailul lil musallin. Neraka wail bagi orang yang semayang. Allah ancam tu. Allah ancam bagi orang yang semayang ni, Allah ancamnya dengan neraka. Kenapa Allah ancam? Padahal semayang, musallin semayang. Nah, kerana semayang saja, bukan mendirikan semayang. Apa maksud ustaz? Dah semayang aja lah. Angkat lama kedebuk. Sujud terakhir kedebung gitu. Nampak? Jadi dapat apa? Nah, kita nak semayang tu dengan sempurna, angkat takbirnya sempurna, bacaannya, tadabbur ayat yang dibaca, faham apa makna ayatnya supaya clear. Setiap bacaannya, setiap butirnya. Sebab tu mazhab kita Imam Syafi'i wajib rukun qauli dengar di telinga sendiri. Kemudian sebutannya biar jelas supaya kita clear apa yang kita baca. Kan? Supaya kita tahu yang kita ni tengah buat apa ni. Kan? Sebab tu dipanggil takbiratul ihram. Apa maksud takbiratul ihram? Takbir yang haram. Kenapa takbir itu jadi haram? Sebab barang yang halal sebelumnya berubah jadi haram bila melaksanakan takbir ni. Nah, apa yang halal sebelum semayang? Nak cakap boleh. Lepas takbiratul ihram, cakap jadi haram. Nah, sebelum angkat takbir, apa halal? Makan minum halal. Tapi lepas angkat takbir, mana boleh makan? Makan chewing gum tak boleh. Kan? Jadi haram. Jadi maknanya kita nak faham setiap satu tu. Nah, barulah dikira sebagai mendirikan akan semayang. Barulah semayang itu boleh mencegah perkara-perkara fasad dan juga mungkar. Ini dia tanya ustaz. Nak dengar ayat kata semayang ni boleh cegah benda fasad, benda mungkar. Tapi saya semayang enggak ustaz? Tapi mungkar buat juga. Macam mana ustaz? Tak payah macam mana. Lama semayang macam mana? Semayang pun ada tak tamak ninah. Semayang tu kamu faham tak apa yang kamu semayang tu? Apa yang kamu baca tu? Gerakan kamu tu betul ke tidak? Sempurna tak rukun-rukun semayang dia? Tak payah tanya panjang lebar. Kadang-kadang kita tanya dia, rukun semayang ada berapa? Dia kata 5 tak silap. 5 tu rukun Islam. Sampai tak reti rukun solat pun tak reti. Jadi macam mana nak kata solat tu sempurna sedang rukun pun kantoi dah, kan? Jadi tu yang dimaksudkan dengan mendiri akan sembahyang. Maknanya maksud mendiri itu mendirikan akan hak-hak semayang, rukun-rukun semayang, perkara-perkara yang mesti ada dalam semayang. Dia dalam bahasa Arab dipanggil as-solah. Tapi dalam bahasa Melayu kita dia panggil sembahyang. Kenapa dipanggil sembahyang? Sembahyang ni bahasa lama, bahasa Melayu kuno, bahasa Melayu zaman dulu. Tapi kenapa guna perkataan sembahyang? Baik. Apa makna sembah dulu kita nak faham. Apa makna sembah? Sembah ni bukan mesti sujud je. Kalau kita baca kitab-kitab lama, bersembah sahabat kepada Nabi. Apa maksud ni? Bukan maksud sembah sahabat pada Nabi, sahabat sujud ke Nabi. Maksud sembah pada perkataan lama tu maknanya Nabi cakap, sahabat cakap. Sembah sahabat pada Nabi maknanya sahabat cakap ke Nabi. Jadi sembah ni maksudnya pamer atau tunjuk. Contoh macam kita tengok filem movie dah. Dia tulis situ mempersembahkan Cameron benda, kan? Cameron meletup contoh, kan? Jadi dia tulis mempersembahkan tu maknanya mempamerkan cerita ini ataupun aku menayangkan cerita ni. Jadi bila sebut sembahyang, segala tingkah laku daripada takbiratul ihram sampai salam itu nak disembahkan pada Allah, nak ditunjukkan pada Allah, nak dipamerkan pada Allah. Maka sebab tu dalam niat kita sebut lillahi ta'ala, kerana Allah. Tiba-tiba semayang juga, tapi nak pergi tunjuk pada siapa? Nak pergi tunjuk pada orang. Jadi kok mana makna semayang tu untuk Allah? Kena pergi lah.
Nak, kalau tak pergi kan orang kata apa pula? Dia ikut apa orang kata. Bukan nak ikut apa Allah kata. Kan? Ni habislah rosak amalan. Sebab tu sembahyang tapi ngumpat juga. Sembahyang tapi mulut mencarut juga. Sembahyang tapi buat perangai tak senonoh juga. Tikam nombor ekor ada tikam. Ada satu masjid. Kan? Dia kata, "Ustaz, malam ni bantai sikit bab judi, Ustaz." Awak ni kita tanya. Nak AJK masjid Ustaz. Nak tikam nombor ekor. Lah kita kata. Nak mana satu? Saya kenal ke tak? Ustaz kenal. Dia datang kuliah Ustaz. Bila-bila Ustaz kuliah pun dia datang. Siap cium tangan Ustaz lagi dia kata. Tambah. Atau nak ambil berkat biar kena nombor tak tahu. Kan? Tak apalah. Malam tu kita ceramah pam bantai bab judi lah, haram gini, keluar dalil itu ini. Kan? Habis-habis nak salam tu, tengok tak cium dah tangan. Oh, kenal dah siapa dia. Sebab dia selalu cium tangan. Sekali tu tak cium pula. Tahu dah. Allahu Akbar. Tapi nak cerita ni, tu pergi masjid dah tu. Siap jadi AJK lagi. Tapi tak takut nombor ekor duduk dalam poket. Ada satu masjid di belah Perak lah. Tapi tak nak sebut masjid mana satu. Kan? Masjid lama dah tak buat gotong royong. Jadi inilah cuti-cuti apa nama PKP apa semua ni, bincangan apa semua ahli jawatan kuasa, kita buat gotong royong lah. Lama dah tak bersih masjid ni, sawang penuh atas siling apa semua ni. Jadi setujulah ahli karya apa semua turun bawa mop apa baldi apa semua, bersihkan lak tingkap apa semua. Sampailah ke bahagian mimbar ni. Mimbar ni lama mana dah tak angkat. Kan? Jadi kata, "Kang entah apa benda bawah ni, cuba kita angkat bersihkan, mana tahu tak cicak ke benda." Baik ya. Pakat ramai-ramai angkat. Angkat-angkat alih ke tepi. Angkat bukan sakat ada tak cicak, ketah nombor ekor ada bawah. Ketah nombor ekor. Berhenti gotong royong, mesyuarat tergempar, bincang siapa punya kerja ni. Orang pihak kata siapa punya kerja ni. Berhenti buat mesyuarat tergempar. Dalam mesyuarat usulnya bincang siapa punya kerja ketah nombor ekor ada bawah mimbar. Kan? Bincang siapa punya, yang ni fikir. Biasalah bila mesyuarat mesti ada tukang buat air tak? Jadi tukang buat air dia tengah kacau. Dia kata, "Lah, apa susah kau apa nak fikir panjang-panjang? Tanyalah siapa yang selalu naik mimbar." Semua muka pandang ke Tok Imam. Bukan Tok Imam sini lah, Tok Imam tu cerita tu. Pandang Tok Imam. Lain kali Tok Imam segan-segan dia kata, kerja saya. Ngaku akhirnya. Tok Imam tikam nombor ekor. Patut slow khutbah, nombor tak kena. Tu kata, ya Allah. Dah kalau Tok Imam tikam nombor ekor, dah Tok Bilal makmum. Kalau bahagian ketua dah jadi macam tu, dah bahagian bawah, Allahu Akbar. Tu kata, tu jaga masjid tu. Ada jawatan di masjid. Ni kata fitnah akhir zaman, jaga-jaga. Dia tak kira siapa dah. Dulu ada kes bendahari lesap duit masjid. Nampak, kita bagi dia amanah jaga duit masjid, dengan dia hilangkan duit masjid. Ada. Jadi ni tak tentu dah ni. Zaman ni Allah, kita harapkan orang yang boleh jaga agama, akhirnya dia yang perosak agama. Habis jadi. Sekolah tahfiz jadi ustaz, nak girogol anak murid pula pun ada juga kes. Macam-macam hal. Inilah zaman di mana zaman yang kadang-kadang bila kita fikir panjang-panjang tak tahulah nak buh mana hidup ni. Nak duduk tang sini tak kena, duduk tang situ tak kena. Tak. Sebab apa puncanya ni? Sembahyang tak didirikan dengan sempurna. Macam mana nak didik hati jadi elok? Itu je. Jadi bila kita sebut tadi solat ni ialah cerminan kehidupan ataupun kehidupan. Macam saya sebut tadi, nak betulkan hidup, betulkan solat. Memang betul pun. Cuba kita tengok perbuatan solat kita. Dimulakan dengan apa? Muftatahatun bitakbiri wa muhtatamatun bitaslimi. Solat itu namanya dimulakan dengan takbir dan disudahi dengan salam.
Apa makna takbir? Makna takbir membesarkan Allah dengan lafaz alif lam lam ha alif kaf ba ra. Allahu akbar, Allah Maha Besar. Begitu juga dalam kehidupan, siapa yang hidupnya membesarkan Allah, maka di hujung hidupnya dia akan jumpa taslim. Apa tu taslim? Salam. Apa tu salam? Selamat. Tu je kunci dia. Solat itu, solat mula dengan takbir, hujung dengan salam. Hidup gitu tak? Siapa hidupnya mula dengan takbir, masuk takbir, dia membesarkan Allah hidup dia, maka hujung hidup dia akan jumpa salam. Sebab tu hikmah semayang. Kenapa salam tu 2 kali? Salam kanan, salam kiri. Kerana kita memerlukan 2 keselamatan, iaitu keselamatan dunia dan keselamatan akhirat. Nah, orang yang membesarkan Allah pada awal kehidupan dia, maka hujung hidupnya dia akan selamat dunianya. Maksud selamat dunia, mati sebagai orang beriman. Maksud selamat akhirat, dimasukkan Allah ke dalam syurga. Qad aflahal mu'minun, kata Allah. Nah, sungguh berjayalah orang-orang yang beriman. Siapa dia? Alladzina hum fi salatihim khashi'un, iaitulah orang-orang yang solatnya khusyuk. Apa makna khusyuk? Bukan khusyuk tu tengok tikar sejadah. Itu cara nak cuba khusyuk, bukan itu makna khusyuk. Itu salah tafsir. Kita duk tenung jadah tu. Dan sejadah pula gambar bunga-bunga. Kan? Lama-lama tenung, dia membayang-bayangkan pula. Tenung. Macam ada rupa beruk. Itu yang jadi macam-macam hal tu. Dan sebab bunga tu bulat-bulat. Lepas tu nampaklah bentuk ini, nampak bentuk macam kita tengok awan lah. Lama-lama tengok awan nampak macam arnab, nampak macam ni kan tu. Itu semua pembayangan otak kita ni. Nak jadi tak khusyuk juga. Nah, sampai tu imam rukuk dia duk tengok jadah. Beruk pun ada. Bewak pun ada. Anak tak jadi apa lah, tak jadi khusyuk juga, jadi mengarut juga. Nah, jadi khusyuk yang sebenar bukan tengok gitu. Cuma kaedah kata ulama, tundukkan pandangan melihat tempat sujud. Nah, tapi khusyuk yang sebenar, makna khusyuk ialah hati tenang. Tenang. Dan antara lagi kaedah yang lain kata ulama, nak belajar ilmu tajwid. Belajar ilmu tajwid boleh bantu kita khusyuk dalam sembahyang. Kenapa pula? Sebab kita akan menjaga ayat-ayat yang kita baca dalam sembahyang. Bila orang tu dah belajar makhraj huruf, dah belajar tentang panjang pendek dan sebagainya, walaupun dia bukan jadi itu imam, dia sembahyang belakang jadi makmum je, tapi bila dia baca Fatihah, dia akan baca sebutir-sebutir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dia baca betul-betul. Sebab dia tahu dah hukum. Oh, yang ni kena baca panjang, ni kena baca pendek, ini kena bunyi macam ni kena bunyi macam ni. Maka bila dia jaga ayat yang dia baca, automatik itulah khusyuk. Sebab makna khusyuk, dia fokus dalam semayang dia. Automatik dia akan fokus dalam semayang dia. Baru letak mengarut minda ke tempat lain. Kan? Anak, ini pagi-pagi memang bahaya pagi ni. Kan? Main-main Allah. Tadi bukan main dah, niat usolli. Okey dah. Nak sampai takbir bar, pegang tangan kat perut, teringat bahagian perut. Sekejap lagi makan apa sedap? Disanai ke si lemak? Aduh. Jadi ngarut habis. Tu boleh lagi. Lepas tu Nabi pesan, jangan tergopoh-gapah nak pergi semayang. Nak jalan nak pergi semayang tu jalan dengan tenang. Nah, jadi kalau takut kita terlepas ni, datang awal. Ini datang dah bahagian hujung-hujung. Nah, lepas tu berlari-lari. Naik motor pun laju, siap pacak tayar depan tu. Nah, sampai parking motor, lompat tu masuk dalam. Nah, masuk dalam, Allahu Akbar, barbar setan cocok. Hang tak tulis nama lagi tadi. Scan pun tak. Nah, tapi dia kata tak apalah. Nah, SOP tu. Lepas tu setan cari jalan juga. Kata tak lut pula ni, dia kata. Tak apa. Tengah baca Fatihah, Maliki Yaumiddin. Setan kata, din apa? Kunci motor tak nah. Kunci motor. Alamak, dia kata. Kunci motor betul juga. Hang kalut jadi. Hang sampai hang terus masuk dalam masjid, hang buh mana kunci motor? Mayang tu dah ingat kunci motor. Takkan dia nak raba. Nampak sangat orang belakang tengok, apa benda ni?
Nah, dia pandai cover. Bila? Tunggu rukuk sekali. Allahu Akbar. Masa tu tangan raba kat poket. Raba-raba nipis je. Tak ada bunyi cing-cing. Nampak? Allah, tak ada kunci. Alamak, sah kunci dekat motor. Tak apalah. Okey lagilah, tak apa kot. Di masjid takkan orang nak curi kot. Nak mayang. Allah Akbar sampai sujud. Tengah-tengah sujud bunyi motor. Teng 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 teng. Bunyi pula sebiji dengan motor dia. Nak macam mana semayang? Subuh tak boleh tahan kira 2 rakaat je. Kalau kena zuhur 4 rakaat. Nah, panjang-panjang 4 rakaat tu ingat motor. Orang baca tasbih subhana rabbiyal ni, dia motor. Nampak? Dia ingat motor dia. Habis semayang jadi hanyut. Sebab tu Nabi pesan, jangan tergopoh gapah supaya semayang tu jadi sempurna. Kan? Batu buat dengan tenang. Suatu orang yang datang dalam keadaan tidak tenang, ambil wuduk lagi tidak tenang, macam mana nak semayangnya tenang? Maka nak datangkan ketenangan khusyuk, datang tu khusyuk dah masa datang. Datang tu tenang elok. Ambil wuduk pun tenang elok. Sampai ke diri semayang pun jadi tenang elok. Ni semayang pun tercungak-cungak. Kan? Nampak? Bak berlari tadi. Jaga tu. Jadi itu maknanya mendirikan semayang. Kita nampak benda ni remeh je. Tapi inilah walhasilnya kehidupan kita. Bila semayang kita jadi gitu, jadi tergopoh gapah, jadi kelang kabut. Hidup kita efek dia daripada solat tadi. Bila semayang tadi kelang kabut, hidup lagi kelang kabut. Lepas tu kalau kita tengok jenis orang yang hidup kelang kabut, cuba tengok semayang dia, mesti kelang kabut. Kalau orang yang hidup dia tenang, relax, ya. Ada orang dia tenang, rumah terbakar pun tenang. Rumah terbakar ni, tengok itu. Kata, macam mana rumah terbakar? Jana dah terbakar. Nampak jana lagi. Nampak? Dia tenang. Apa semayang dia tenang. Para sahabat lagi dahsyat semayang. Sampai burung ingat tunggul kayu, ingat tiang, diri tak bergerak-gerak. Baca panjang, baca surah panjang, diri tak bergerak. Kita baru baca Qul Huwallah, garu 4 kali. Gini, macam-macam garu, dah macam beruk mana dia dah. Kan? Habis. Jadi macam mana tata tertib kita dalam solat? Benarlah memang ada mazhab membenarkan. Kan? Tapi mazhab Imam Syafi'i, mazhab kita ni dia perhalusi. Sebab Imam Syafi'i ni bukan sekadar alim dalam ilmu fiqh, malah beliau alim dalam ilmu tasawuf. Hati dia lebih menjaga. Maka dia menjaga. Dia kata jangan bergerak 3 kali berturut-turut di dalam solat, boleh membatalkan solat. Kan? Jaga sangat. Walaupun kalau kita pergi belah harap tengok sedia angkat telefon ni. Tengah semayang, dia angkat telefon, solat. Nampak? Pak Arab kan? Ada saya jumpa tu siap betulkan serban. Bukan betul saya ingat ke apa. Siap balut tengah semayang. Allahu Akbar. Ambil kain tengah semayang. Kata pelik sungguh dia ni. Kan? Tak apalah bahagian depa. Kan? Mazhab depa sebagainya. Tapi kita Imam Syafi'i dipahalusi, jaga supaya kita menjaga tata tertib dan adab-adab di dalam solat. Kenapa? Kerana solat tadilah kita sebut dia tiang kepada agama. Agama itu apa? Hidup kita. Jadi solat itulah tiang kepada kehidupan kita. Betulnya solat kita. Mana bila sebut solat tu tiang kehidupan kita, kalau tiangnya bengkok, maka hidupnya pun akan bengkok. Maka maksudnya kalau solat tu bengkok, hidupnya pun bengkok. Kalau solatnya tegak, hidupnya pun akan tegak. Tu orang semayang Ustaz. Yang tak semayang terus, lagi teruk hidupnya. Allah cabut terus keberkatan. Yang pertama sekali Allah cabut, muka tak ada nur, muka tak ada cahaya. Tengok muka pun jelek. Kita tak kenal lagi dia. Tapi bila tersempak, jadi meluap tengok muka. Itu tanda-tanda Allah dah cabut cahaya daripada wajah dia. Kan? Macam kita tengok muka orang kafir, biar lawa macam mana pun muka orang putih. Kan? Biar lawan macam mana pun kita banding dengan muka ulama, mana hati kita lagi sejuk? Tengok muka hati-hati orang putih, Brad Pitt apa tu, kan? Memanglah kalau ikut kekacakan dia tu, kacak lah, hidung mancung. Tapi banding dengan tengok muka Habib Umar Al-Hafiz, tengok muka Habib Ali Al-Jufri, tengok muka Habib Ali Zainal Abidin,
Nak tengok muka tok guru pondok, tengok muka ulama ni, tengok muka ulama ni, tengok muka tok guru ni Aziz, tengok muka tok guru Haji Hadi, tengok muka-muka ulama ni, mana kita tengok rasa hati kita jadi sejuk. Nak hati tengok jadi tenang. Kadang-kadang tak payah kata ulama besar, tengok muka tok imam pun kadang-kadang tenang dah hati. Sebab apa? Sebab muka orang semayang lain dengan muka yang tak ada nur langsung, tak ada solat pada wajah dia tu. Nak baik, jadi mendiri akan semayang. Dan semayang itu mestilah 5 waktu. 5 waktu tu wajib, tak boleh kurang, tak boleh lebih. Mesti 5. 6 tak boleh, 4 tak boleh. Jangan kata nak zaman Nabi tak apa, buat 5 waktu. Zaman kita kan akhir zaman dah, kita buat 6 waktu lah. Tak boleh. Nak kena tangkap terus, jadi ajaran sesat. Nak jadi jangan, dia mesti 5, kurang lagi tak boleh. Jadi 5 waktu. Afdal semayang di masjid, kan? Time masjid tutup dulu kan main bising lagi. Bila masjid nak buka apa sah masjid tutup nak marah. Bila orang buka masjid, dia bukan pergi masjid, pergi hotel, pergi melancong pula, penuh kat Langkawi. Nampak? Habis hotel booking full. La ilaha illallah. Ingatkan bila orang dah buka, berpusu-pusu lah nak masuk dalam masjid, sampai tak muat masjid. Nak tok siap sampai kira sampai hujung nombor tengok-tengok depan ni je pakai. Nampak? Buat habis stiker, buat habis marker pen tulis. Nampak? Ada kata habis nak. Ni kata manusia. La ilaha illallah. Ni kita tak mau gitu. Jadi 5 waktu. Kalau tak boleh 5 waktu, payah Ustaz, kerja Ustaz. Nah, jangan, dia gini, kaedah ulama bagi, kalau tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Kalau tak boleh 5, 4. Tak boleh 4, 3. Kan? Dah siang kerja, nah, Zuhur Asar tak boleh, sebab Zuhur Asar mayang surau di pejabat. Tak apalah, mayang maghrib jemaah. Kan? Lepas tu dengan kuliah Asar sampai mayang isyak. Atau esok pagi pula sebelum pergi kerja, mayang dulu subuh di masjid. Sebenarnya dan benda ni jangan bagi alasan. Nah, kita bangun awal, siap baju kerja, siap-siap, ni mayang masjid semayang subuh. Tak apalah kalau masjid ada buat kuliah sebab kita kerja, nah kita excuse lah keluar. Kan? Sebab kita ada kerja. Yang penting kita dah sama tadi buat jemaah subuh. Ni sampai satu waktu pun tak nampak muka. Lah kali waktu mana nampak? Waktu kematian baru nampak. Nampak dia. Kan? Orang kalau baru datang, biarlah ada segan sikit. Makna biar duduk belakang dulu, tak duduk depan sekali. Depan tu imam dah tu. Baru sampai, sandarlah dulu duduk dekat apa nama tiang ke, duduk kat dinding ke, dak baring. Nampak kau hajar tunggu. Handalah tak pernah datang, sampai-sampai duduk depan tu imam, lepas tu baring lah tu. Tu Allah nak perli lah tu. Allah nak ajar pada kita. Nampak? Lah kali hebat mana pun, mana pun, sombong mana pun kita, semahal mana pun kod yang kita pakai, lah kali kain putih juga yang balut badan kita. Tak payah lah. Pangkat kat dada ni penuh tak gitu. Ni tak campur lagi atas ni bunga padi lah apa semua. Yang ni tak campur lagi celet apa semua. Oh hebat. Orang lalu sikit tabik, orang apa semua hormat, panggil datuk sana, datuk sini, tan sri sana, tun apa semua. Nak sehebat mana pun, kain kapan putih itu juga. Kemudian kamu akan ditanggalkan. Kemudian orang akan basuh kulit kamu, badan kamu. Sehebat mana pun. Nah, bogel juga atas tu apa nama tempat mandi mayat. Nah, lah kali masuk dalam tanah, makan tanah juga. Tak kira mu sultan pun kubur dalam tanah, mu siapa-siapa pun ke bumi dalam tanah. Ya tak? Lepas tu kalau rasa hebat sangat mu jawatan besar, jangan tanam dalam tanah, tanam atas awan. Nah, tak ada. Siapa-siapa pun tanam di tanah juga. Nak menunjukkan itulah, nak kehinaan diri kita yang sebenar. Jadi jangan sombong. Itu saja. Kalau belah-belah KL sekarang, alhamdulillah, sekarang dunia ni kata guru kami, sebelum Allah terbalikkan bumi ni dengan kiamat, Allah akan terbalikkan dulu seisinya. Dalam bumi tu akan terbalik dulu. Terbalik macam mana Ustaz? Bukan bangunan, maksud bangunan terbalik tak, kehidupan jadi terbalik. Orang lelaki nak jadi perempuan, orang perempuan nak jadi lelaki. Kan? Lepas tu tengok, kan? Kalau dari segi kuliah-kuliah pula, dulu kita fahamnya surau-surau kampung lah meriah sekali.
bersepah selipar sampai budak-budak kampung buat main baling selipar. Sampai Tok Imam balik cari selipar tak jumpa. Lah kali Tok Imam ambil selipar Tok Bilal. Sebelah hijau, sebelah merah. Muafakat nasional punya selipar. Kenapa? Habis jadi. Bersepah habis. Tu dulu. Sekarang dia tengok. Di kampung-kampung sunyi sepi. Bilangan kipah lagi banyak daripada bilangan jemaah. Tak ada orang. Yang ramai pula mana? Di bandar. Dulu bandar tak ada orang nak semayang jemaah. Sekarang bandar dia tengok di Selangor. Selangor mencatat negeri yang paling hebat kuliah. Sampai Kelantan pun kalah. Negeri paling banyak. Gi masjid ada kuliah. Gi surau-surau kecil pun ada kuliah. Tak campur dengan masjid surau. Di pejabat ada kuliah. Tok Guru saya, Tok Guru Siddiq Noh, mengajar di Menara Kembar Petronas tu. Menara Kembar Petronas tu. Mengajar situ surau dia. Waktu mana? Waktu rehat Zuhur. Kita ingatkan waktu rehat orang pakat nak pergi makan lah. Siapa nak pergi dengar kuliah? Penuh dalam surau tu. Sampai ke belakang. Nampak? Alhamdulillah orang nak kepada agama. Tapi itulah dia. Akhirnya hari ni orang kaya nak kepada agama, orang miskin meninggalkan agama. Nampak? Jadi terbalik dah. Tengok orang miskin. Nak gulung pokok daun. Orang mbak kata pergi semayang, tak peduli dah. Dia sibuk nak kumpulkan duit dia. Nak kaya mana? Orang kaya pula, dia fikir dunia aku ni dah banyak sangat dah. Aku ni tak jadi apa, dah mengaji apa, tak kerti ni. Akhirnya duduk. Kita bila kami ni Tok Guru kami buka pondok, permintaan tinggi daripada belah-belah bandar, daripada orang KL. Banyaknya orang KL nak minta duduk di pondok nak mengaji, dia kata. Tapi kadang-kadang satu hal juga, sebab dia dah biasa kehidupan KL, dia masuk pondok dia nak bubuh ni piring estro. Kita kata tak boleh. Pondok mengaji apa main estro gitu. Nak tak buka kitab satgi kan. Dia tak mengaji dengan Tok Guru, mengaji dengan Syekh Al-Esroi lagi kan. Nampak? Tu kata. Tapi nak ceritanya, sebelum bumi ni Allah terbalikkan, Allah akan terbalikkan isi dalam dia. Ada. Jadi orang tak ni lah. Memang jadi terbalik sungguh. Kita pergi tengok lah. Memang terbalik sungguh. Lelaki nak jadi perempuan, perempuan nak jadi lelaki. Lala ni kita tengok lelaki-lelaki pula duduk di rumah. Yang naik-naik motor tu budak-budak perempuan. Motor sana pang sini. Siap ngorak lelaki pula dia. Piwit. Lelaki pula kena ngorak. Tadi terbalik habis lah. La ilaha illallah dia kata. Saya dulu masa ngaji pondok, yalah duit orang duduk pondok mana ada duit. Duit keluar adalah kan, ataupun kita tunggulah orang panggil ada mati ke apa kan, barulah ada orang bagi duit sikit. Tu kadang-kadang tanya-tanya tak ada ke orang meninggal kampung ni. Sebab orang pondok mana ada duit masuk. Dah kali tanya-tanya Tok Guru, Tok kata niagalah kan. Kami tanya Tok Guru. Jadi niaga jual air soya cincau. Jadi bila meniaga, kita istiqamah lah pakai macam mana kita pakai kat pondok. Pakai jubah, pakai serban gini sambil niaga soya. Jadi budak-budak perempuan balik sekolah, dia lalu-lalu, ui abang serban. Tak kurasam sungguh. La ilaha illallah, tak erti malu. Nak ceritanya tak malu dah orang perempuan lah ni. Kan? Lebih lagi kita terkejut, saya sendiri pun terkejut. Isteri saya nak bersalin insya-Allah bulan 10. Jadi dia tengok-tengoklah kadang-kadang kat Facebook ni orang duk viral tentang cerita bersalin dan sebagainya ni. Kemudian adalah satu isu yang dibincangkan, perbincangan tentang bidang sakit puan. Kenapa terlampau ramai doktor lelaki dalam bidang sakit puan? Kan? Bini kita terkangkang, lelaki lain tengok kangkang bini kita. Itu aurat yang dipanggil aurat mughalazah, aurat yang berat. Kan? Kalau setakat lengan dia tahan kira ni kangkang tu weh. Tak yang kata bini kita nak kangkang pandai tu segan nak kita. Nampak? Itu kangkang kita duk main telefon kat luar. Aku dapat anak lagi. Dari situ. Bini terkangkang dalam tu. Kena pula dia bawa doktor praktikal. Memang masuk ramai-ramai kat 10 orang. Duk tengok tu. Buat macam pameran. Ni lah dia. Dia masuk sana, masuk sini, masuk sana, masuk sini. Nak tengok berapa cm bagai. Jadi isu lah orang bincang dan sebagainya. Jadi ada yang petikai kata nak tolong hadkan pelajar-pelajar medik bahagian lelaki dalam bidang ni. Tapi tingkatkan bahagian pelajar-pelajar bahagian perempuan. Biarlah orang perempuan sendiri buat kerja benda ni kan. Bincang-bincang tiba-tiba bahagian komen tu
Ada perempuan yang komen. Perempuan kan laki, perempuan komen. Dia kata, alah apa salahnya? Saya suka apa? Lagi-lagi kalau Dr. Handsome. Gila. Betul ni. Saya baca komen, saya tengok terkejut. Saya buka profil dia. Memang orang perempuan sungguh. Kan? La ilaha illallah. Yang lagi sedih pakai tudung. Nah, tak ada rasa malu. Betul lah Nabi kata. Akhir zaman Allah akan cabut rasa malu daripada manusia. Bila malu tak ada, sebab tu Nabi kata malu itu sebahagian daripada iman. Bila malu sudah tak ada, maknanya separuh iman dia dah tak ada. Memang betul. Tak rasa malu. La ilaha illallah. Nak kita jatuh motor terkoyak sampai ke kain pelekat kita terangkat pun segan dah. Nak orang lelaki kan, orang perempuan boleh pula kangkang. Dia kata kalau Dr. Handsome lagi best. Kepala otak mu berjambul. Dia kata gila dah zaman hari ni. Ni zaman kita ni. Zaman kita, umur saya 32. Tahun 2020. Bayangkan dulu kita nak bila dengar Tun Mahathir kata wawasan 2020, kita sangka macam jauh lagi, padahal sampai dah kita 2020 hari ni. Kan? Nak datang lagi 10 tahun sok, 40 tahun sok, 50 tahun sok, agak-agak jadi macam ni. Dalam 2020 macam ni manusia dah perangai. Tak ada rasa malu, tak ada rasa apa. Kan? Saya dulu kesempatan mengaji di kolej, laki perempuan bergaul macam laki-laki juga. Pegang-pegang tangan ni normal. Nah, sebab apa? Minta maaf cakap, kadang-kadang salah sistem pendidikan sendiri. Cikgu sekolah pun kadang-kadang, cikgu kolej pun kadang-kadang, okey, projek ni kamu kena buat dalam grup campur laki perempuan. Sekali sama-sama buat. Ingat, dalam Islam, lelaki dengan perempuan tak boleh berkawan melainkan nak berkahwin. Nah, kalau tak, dia bukan jadi kawan, dia akan jadi habis. Sebab laki perempuan ni dia ada magnet. Macam mana dia dekat-dekat, pop melekat. Sebab tu Allah kata wala taqrabu zina, jangan kamu dekat zina. Allah tak kata wala taf'alu zina, jangan kamu buat zina. Allah kata jangan dekat. Sebab Allah tahu, Allah yang jadikan kita. Bila dekat, pop lekat. Nampak? Jadi bila cikgu kata kamu kena buat projek sama, memang dia buat projek sungguh. Projek yang makan masa 9 bulan. Memang jadi projek sungguh. Nah, habis jadi. Nampak? Waktu kita tak balik, tengok budak-budak sekolah balik daripada sekolah, pipin tangan laki perempuan. Nampak? Kemudian campur pula dengan masyarakat yang tidak ada sifat tazkirah, tidak ada tegur menegur. Bukan anak aku, kita buat tak kisah. Orang zaman dulu naik motor RZ, bawa perempuan belakang. Tahan pakcik kampung tengah minum kopi. Diam. Hang bawa anak dara siapa ni? Nah, hang bawa siapa ni? Dah nikah belum? Kalau kesepak lagi, takut budak. Tak berani buat. Padahal bukan anak dia, anak kampung dia, tapi dia jaga. Nah, kita buat tak peduli dah. Hantar bukan anak aku. Kan? Lebih teruk lagi, ada orang tua pula mengurat orang muda. Nampak awet naik motor belakang, gigi tak ada pala. Bunyi tak bunyi. Nampak? Sekali budak perempuan tu buka helmet, cucu dia. Ada muka. Habis jadi rosak. Apalah ni punca dia. Sembahyang tak dijaga dengan sempurna. Jadi kesimpulannya kita pada pagi ni, betul dah sembahyang, tetap sembahyang, tapi jangan sekadar alah asas sembahyang sudah, tak mau. Nak betul sembahyang, tapi betulkan sembahyang. Sebagai seorang ayah dan seorang suami, wajib atas kita didik isteri dan anak kita cara sembahyang yang betul. Daripada takbirnya sampai salamnya, bacaannya bagi sempurna elok. Kalau kita nak ajar anak bini kita sembahyang betul, kita dulu kena sembahyang betul. Ni kadang-kadang kita pun sembahyang. Dulu ada seorang masuk pondok kami. Kebetulan saya sembahyang sebelah dia. Dia budak baru masuk pondok. Saya sembahyang sebelah dia. Tengok-tengok angkat takbir tu dia, tinggi ni angkat. Saya tengah baca Fatihah. Apa benda pula ni? Mana datang pula dia ni? Planet mana datang ni? Pelik-pelik. Ana kata ambil mana? Belajar kat mana? Kita belajar dengan ulama-ulama dengan tu ni. InsyaAllah dalam kitab kita Hidayatul Sibyan, kita akan masuk Kitabus Solah. Nanti kita akan bicara tentang setiap satu-satu rukun sembahyang. Kita belajar elok-elok, perkemahkan elok-elok sembahyang kita, buat dengan sempurna. Maka bila sempurna solat, sempurna hidup, insya-Allah. Dan kita akan sambung nanti kuliah akan datang jika diizinkan Allah, rukun Islam yang ketiga, memberi zakat. Jadi cukup sekadar tu. Jadi barang tengok ada banyak lagi, jadi kena habiskan lagi lah.
Nak. Jadi boleh, tak ada masalah. Nak. Jadi sekadar tu dulu pada pagi ni. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashiin wa a'malana a'malas salihin wa niyyatana niyyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bi mautis syuhada wa adkhilal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir.